berteduh bawah tu kemudian berzina, mengandung, lahir anak. Maka orang pun tanya, anak siapa ni? Anak Juraish. Tengok, bubuh nama orang lain. Padahal anak siapa? Anak dia lah. Anak hasil daripada apa? Hasil zina daripada perbuatan dia dengan lelaki pengembala lembu. Faham? Tapi tu boleh bin dengan pengembala lembu? Tu pergi perlih. InsyaAllah boleh. Perlih boleh insyaAllah. Perlih. Dia ingat orang tak tahu kot. Ada mazhab yang kata memang boleh binkan dengan ni. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah boleh bin sebelum 6 bulan. Ada mazhab tersebut, kita tak nafikan. Cuma masalah sekarang ni, kalau dah lebih daripada 6 bulan, lebih daripada 6 bulan, maksudnya dah 9 bulan dalam kandungan, kemudian baru kahwin. Kahwin dah, maksudnya waktu duk kahwin tu perut ni dah memboyok dah. Kahwin pun senyap-senyap akhirnya beranak. Dia kata ni memang tak ada anak orang lain, anak dia. Baik, kenapa ulama dalam mazhab Syafi'i tidak benarkan untuk binkan anak kepada lelaki yang berzina tersebut? Karena air mani seorang lelaki kalau masuk ke dalam rahim seorang perempuan ketika persetubuhan dan jadi anak dengan persetubuhan tersebut, kalau dengan perkahwinan yang sah, kenapa dinasabkan kepada si bapa? Karena mulia air mani tersebut ketika diletakkan di tempat yang mulia, tempatkan yang halal, jadi dinasabkan. Kenapa tak dibinkan kepada bapa yang berzina? Karena kalau dibinkan kepada bapa yang berzina, bermakna kita telah mengiktiraf perbuatan zina waktu dia berzina tu. Waktu dia mengeluarkan mani, dia masuk ke dalam rahim perempuan tadi, mengandung perempuan tadi, bermakna kita iktiraf perbuatan zina tersebut. Kita kata tu pun iktiraf macam kahwin. Karena tu Imam Syafi'i tolak. Dia ingat Imam Syafi'i tak erti sains kot, bodoh. Hak kata Imam Syafi'i ni, hasil daripada ni, pakat kata Imam Syafi'i tak erti sains. Imam Syafi'i tak erti sains. Kalau Imam Syafi'i erti sains, dia akan tahu bahawa sekarang ni DNA tu jelas DNA kawan tu. Weh bodoh. Hanya Imam Syafi'i tak erti ya. Ingat Imam Syafi'i tak erti. Bukan masalah DNA tu. Masalah tidak diiktiraf budak tadi ni, budak tadi ketika mana berlakunya persetubuhan tersebut. Karena kalau diiktiraf, maknanya kamu iktiraf zina tadi. Kamu kata perbuatan mereka tersebut perbuatan yang sah, jadi boleh diiktibar anak. Tak ada tu. Dakik tak fahaman Imam Syafi'i? Dakik. Lepas tu masalah Imam Syafi'i kata boleh tak kahwin dengan anak zina? Dah bukan anak dia. Cuma makruh dalam mazhab Syafi'i kahwin dengan anak zina. Kalau anak tu memang anak yang hasil daripada perzinaan dia. Dan perempuan ni tidak berzina dengan orang lain, melainkan dia seorang dia. Saya ni bukan perempuan kabaret. Maksudnya bukan duk buat dengan laki ni. Bukan. Saya memang duk bercinta dengan kawan ni je. Sekali tu kami buat kantoi terus. Mengandung pula dah. Orang lain kahwin sampai berapa puluh tahun tak dapat anak pun ada. Dia sekali je. Senang pula. Beranak pun senang dalam jamban ni. Hak kita kalau bini kita nak beranak pergi ke hospital, ya Allah, kita tengok pun kesian tuan-tuan. Punya teruk. Doktor pula sat mai. Baru 5. Ada kat 5 jam lagi kot. Sabar zat no. Kita mampu. 5 jam lagi dia yang teruk. Hak depa ni senang no. Masuk dalam jamban tak sampai 2 minit. Wek buh dalam jamban pula. Bodoh. Puan. Faham? Baik tuan-tuan. Jadi bila berlaku kisah ni, hak tu yang masalah dia. Imam Syafi'i kata boleh tak kahwin? Bukan anak dia. Bukan anak daripada DNA dia. Kalau DNA tak DNA lah ni. Dan ni masalah dia, anak dikira dengan nasab. Sekarang itu bukan nasab kamu. Nasab dia dengan mak dia. Mak tak boleh kahwin. Mak tu beranak anak lelaki, keluar anak lelaki. Boleh tak anak lelaki tu kahwin dengan dia? Tak boleh lah, bodoh. Sebab tu memang nasab hang pun memang keluar daripada hang. Nasab dengan mak, bukan nasab dengan pak. Tapi masalah kalau keluar anak perempuan, boleh tak pak kahwin dengan anak perempuan ni? Dalam mazhab Syafi'i kata boleh. Kerana apa? Kerana bukan anak kamu. Tapi makruh. Makruh kata ulama. Sebaiknya elakkan, jangan kahwin. Nampak tak? Cuma kalau dari segi hukum dah kahwin dah. Kalau dah kahwin, dikira zina dah kahwin dengan budak tadi, ni kahwin dengan anak ni. Dikira sumbang mahram? Tak.
Karena ni bukan anak kamu. Karena waktu berzina tidak diiktiraf air mani kamu tersebut. Walaupun tu DNA kamu. Nampak tak? Dan kemudian kenapa Imam Syafi'i kata makruh walaupun boleh kahwin? Kerana nanti akan ni berterusan, DNA zina tu akan berterusan. Maksudnya anak kamu nanti pun akan berzina lagi lepas tu akan ada. Selepas tu. Sebab ada hadis Nabi sebut kata kebaikan kamu adalah kebaikan orang terdahulu. Jahat kita pun jahat orang dulu juga. Kalau ada Tok Wan dia pernah berzina, ada nanti anak cucu akan berzina nanti. Kalau tak Tok Wan kita Nuh yang ke berapa ratus ni. Dekat zaman Nabi Nuh dulu ni. Sebab tu keturunan Nabi sangat jaga. Para habaib jaga keturunan mereka semua. Nampak tak? Tu isu dia. Lepas tu nak komplain mazhab Imam Syafi'i, nak kata sampai kepada Imam Syafi'i ni siapa suruh ni? Lagi berat lagi sampai kata kepada Nabi tu sudah tu. Tu yang Nabi berzina tu. Kata Nabi berzina dengan Sayyidatina Maryam. La ilaha illallah. Punya jahil, murakkab, bangang, syaitan, semua. Saya tak nak kata apa tuan-tuan. Melainkan ni adalah hasil daripada tarbiyah daripada kelompok ini. Nabi berzina. La ilaha illallah. Sampai tak tahu ada sistem perhambaan. Dan sistem perhambaan tadi pada zaman dahulu tu pun termasuk milkul yamin. Milkul yamin, kalau kata seorang tadi bersetubuh dengan hambanya, keluar anak tersebut, maka tu pun dikira sah. Maksudnya milkul yamin dikira harta dia. Berbeza dengan isteri, isteri bukan harta kita. Ni harta kita, hak milik kita. Tapi tengok juga milkul yamin tadi, adakah dia berkahwin ataupun tidak. Kalau dia dah berkahwin, tak boleh bersetubuh dengan dia. Kan dia bini orang. Cuma dia milik dia saja. Nah, dan dia ada isteri. Ni yang milkul yamin. Tu yang Piramli pergi beli sarimah dekat kedai tu, dekat apa ni? Sup hamba tu. Tu hamba. Segak tu. Kamu ingat hamba murah? Hamba zaman dulu harga supaya dengan Mercedes Benz zaman lain. Tengok tu Piramli, tengok berapa ringgit hamba apa ni hak dia beli dekat sup, dekat pasar hamba. Bukan murah. Mahal. Bukan semua orang boleh beli hamba hak comel. Hamba comel orang tertentu aja beli sebab mahal. Nah. Dan boleh kahwin tak dengan hamba? Dalam mazhab kita tidak boleh kahwin lagi mana ada lagi orang perempuan yang merdeka. Perempuan merdeka masih ramai, tapi perempuan merdeka semua tak mau kat dia dan dia bimbang berlakunya zina, maka baru boleh cari hamba pada waktu tersebut. Milkul yamin. Panjang perbahasan dia dalam bab ni. Tapi Wahabi senang aja, dia main sikit je. Dia cuih-cuih sikit je. Lingkup habis semua orang bakal kata sampai kepada Nabi. Bukan ke Imam Syafi'i ya. Ke Nabi pun kata. Dia. Nampak tak balak kelompok ni? Balak tak? Sangat balak. Tapi kalau pemerintah, contohnya, pemerintah kata Jabatan Fatwa Kebangsaan, dia pilih kata anak yang lahir dalam tempoh dia berkahwin dalam sebelum 6 bulan kandungan tersebut, maka boleh dibinkan kepada bapa yang DNA dia nasab kepada lelaki tersebut. Maka kalau kerajaan dengan Fatwa Kebangsaan kata macam tu, baik, tidak ada masalah, karena Fatwa Kebangsaan akan mengangkat kata ulama dalam usul fiqh, hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Hukum daripada hakim akan mengangkat khilaf para ulama. Jadi hak tu pada waktu tersebut tidak akan, kita akan guna mazhab Abu Hanifah dalam masalah tersebut. Karena hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Tapi masalah sekarang ni bukan tu perbahasannya. Bukan tu yang dibincangkan. Dibincang kok lain. Dia bincang hatta mutlak terus. Kalau budak zina ni keluar saja nasab terus pada waktu tersebut. Adakah budak zina akan budak yang hasil daripada perzinaan akan dihina dalam masyarakat? Dia berkata dia dihina oleh masyarakat dan sebagainya. Tapi masalah sekarang ni masalah kefahaman. Masalah bukan budak tu. Kenapa nak kena hina budak tersebut? Kefahaman dan kemudian pengajian selepas tu. Pengajaran yang sepatutnya diajar. Faham? Bukan masalah bin saja. Nah, masalah yang lebih besar daripada tu lagi. Akhirnya tidak ada adab. Akhirnya jadi biadab terus dan bimbang. Ni, gelincir iman terus pada waktu tersebut kerana biadab dengan baginda Nabi SAW. Tu tuan-tuan jaga-jaga eloklah anak-anak cucu kita daripada faham yang
Gila ni. Faham gila. Wahabi ni senang tuan-tuan ni. Dia pergi ke mana pun dia akan buat kucing. Dia duduk tempat kita, dia gaduh nak lawan dengan mazhab Syafi'i. Sebab semua tempat kita ni mazhab Syafi'i. Dia akan kucing mazhab Syafi'i sampai ke mati. Dia duduk di India, dia lawan mazhab Hanafi. Dia jadi Syafi'i semua kat Maliki. Kat sini, Sa'ad nak jadi Maliki, Sa'ad jadi Hanafi. Yang penting bukan Syafi'i. Nah, dia duduk kat India, dia jadi Hanafi. Dia jadi Syafi'i. Sebab India banyak Hanafi. Ni orang India sebut. Wahabi di Malaysia mazhab apa? Ya, kita mazhab macam-macam. Kecuali Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i, lawan semua. Semua tak kena. Dia kata macam kami di India. Sama. Di India, kalau kata tempat tadi mazhab Hanafi, dia akan jadi Syafi'i. Kalau tempat tu Syafi'i, dia akan jadi Hanafi. Di Malabar, Wahabi dia Hanafi. Sebab Malabar kebanyakan, 90% lebih bermazhab Syafi'i. Makna di Malabar. Maka mereka akan jadi Hanafi pada waktu itu. Nampak tak? Tu senang. Dia punya sifir Wahabi. Di Perlis, tak tahu terus. Datang apa, kita pun tak tahu. Boleh. Baik. Kalau di Mesir, mazhab pelbagai. Wahabi, tak ada mazhab terus. Kami semua mazhab kami terima. Dia pening kepala. Ni nak buat pula seminar mazhab Syafi'i. Sebab nak tunjuk kami Syafi'i lebih Syafi'i daripada orang-orang yang mazhab Syafi'i di Malaysia. Kalau kamu nak tahu lah, tu kesimpulan walaupun tak buat lagi. Saya tahu dah kesimpulan dia. Kesimpulan dia nak buat kata kamilah lebih Syafi'i daripada mazhab Syafi'i yang ada di Malaysia. Hak di Malaysia ni Syafi'i dia tidak betul-betul Syafi'i. Imam Syafi'i kata tak payah baca Quran kepada si mati. Baca Quran tak sampai kepada si mati. Ni hak yang mazhab Syafi'i di Malaysia tak tahu ambil pada mana Quran sampai bila baca kepada si mati. Dia kata siapa lebih Syafi'i? Imam Syafi'i ke? Ni hak duk ikut mazhab Syafi'i di Malaysia. Kami Wahabi yang lebih Syafi'i daripada Imam Syafi'i sendiri. Baca satu perkataan, buat keluar kenyataan tu. Padahal Al-Imam Syafi'i sendiri tidak sampai. Faham? Kerana semua dah ma'ruf. Imam Syafi'i kata sampai. Ingat ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan dengar ada Wahabi kata Imam Syafi'i kata baca Quran pada si mati tak sampai. Tuan-tuan tahu terus, ni mesti bodoh. Yang pertama baca tak habis. Yang kedua, dia tak faham maksud Imam Syafi'i. Tak sampai tadi apa makna dia. Adakah Imam Syafi'i kata mutlak? Tak. Siapa yang faham kalam Imam Syafi'i? Ashabu Syafi'i. Antara yang mensyarahkan kalam Al-Imam Syafi'i siapa dia? Al-Imam Zakaria Al-Ansari. Imam Zakaria Al-Ansari dalam Fathul Wahhab, dia kata apa? Ada dua syarat Imam Syafi'i letak. Kalau tak cukup dua syarat ni tak sampai, kata Imam Syafi'i. Kalau cukup dua syarat ni sampai. Apa dia dua syarat tersebut? Yang pertama, mayat ada di depan. Kalau mayat ada di depan, si yang baca Quran tadi, baca kepada si mati tadi, sampai terus tanpa khilaf, kata Imam Syafi'i. Yang khilaf ni masalah mayat tak ada di depan. Kita duduk di Malaysia, yang wafat tadi di Mekah contohnya, kita nak baca kepada dia, baik mayat tak ada di depan. Yang ni yang khilaf. Baik, syarat kedua apa dia? Syarat kedua, tidak diniatkan kepada yang mati tersebut. Kalau dia niatkan pahala baca tadi sampai kepada si mati, kata Imam Syafi'i sampai. Tu kenapa baca tak habis? Imam Syafi'i sebut dua syarat tu. Dalam Riyadhus Shalihin lagi jelas. Riyadhus Shalihin Imam Nawawi sebut terus. Imam Syafi'i kata, aku suka kalau orang baca Quran kepada si mati. Takkan suka baca aja tak sampai. Dan Imam Syafi'i sebut dalam Riyadhus Shalihin sampai bacaan kepada si mati tersebut. Imam Nawawi ringkaskan terus pandangan Imam Syafi'i. Faham? Baik, ni sebab tu kita bila baca tahlil, kita baca Quran, kita baca surah Yasin, kita baca tahlil, kita baca doa tak? Baca doa kan? Lepas tu jangan tinggal doa. Doa tahlil tu kalau tak apai baca, hak belakang dengan malu. Ni dia malu. Dia tak apai doa tahlil. Lepas tu dia baca doa dia sendiri. Lah kali tak sampai sebab dia tak baca satu perkataan dalam doa tersebut. Apa dia? Allahumma awsil thawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim min qawli la ilaha illallah. Faham tak? Kan? Ya Allah, sampaikan bacaan Quran kami dan bacaan la ilaha illallah kami kepada si mati. Allahumma awsil thawaba ma qara'na. Ya Allah, sampaikan pahala kami. Kata ulama, yang baca doa ni siapa yang sebut ni? Imam Syafi'i kata.
siapa yang baca doa ini akan sampai terus kepada si mati tanpa khilaf. Penting. Sebab tu kalau tuan-tuan dengar Wahabi cakap, tuan-tuan tahu kata ni mesti tak mengaji. Yang kedua, makna yang lebih berat lagi, bodoh. Hak tu ya. Faham tak? Pertama tak mengaji tu cerdik sikit, nampak macam comel, lembut ya. Yang kedua tu kena sebut bodoh. Tu. Maka waktu tu orang akan kata, kasarnya Ustaz Nazrul. Bodoh lagi depa. Nah. Sebab mereka telah membodohkan umat Nabi yang ada di Malaysia ni berapa lama tuan-tuan. Dan berapa ramai yang tertipu. Kebanyakan tertipu ni semua tak pernah pergi mengaji. Biasa duk baca Facebook dan kemudian buka YouTube tengok yang Wahabi cakap.